Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama di dalam pembelajaran secara alam maya ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat perjuangan baginda lah, maka hari ini kita mendapat nikmat iman dan Islam. Baik, Alhamdulillah. Baik, kita hari ini kita nak fokus kepada pembelajaran isi padu di dalam sains. Ini sangat penting. Isi padu di dalam sains adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kerana diberkait rapat dengan apa yang ada di sekeliling kita sebenarnya. Ni kena faham ni. Kena faham. Ini kena faham. Baik, isi padu. Kenderaan yang manakah dapat mengisi lebih ramai murid? Dia tanya, kenderaan manakah yang lebih mengisi lebih ramai murid-murid? Bas sekolah ataupun van sekolah? Dia ada dua kat sini. Ada bas dan dia ada van. Jadi bas dapat mengisi lebih ramai murid kerana bas lebih besar. Ini yang kita faham tentang isi padu. Isi padu ni benda yang ada kat dalam tu. Contohnya, katakan kalau ia bas, isi padu tu benda yang ada dalam bas tu. Benda dalam bas tu besar ke kecil? Kalau bas mestilah lagi besar daripada van. Van berapa orang je boleh isi, betul tak? Itulah isi padu dia. Isi padu bas lebih besar berbanding dengan van. Itu kita kena faham. Sebab apa isi padu lebih besar? Sebab bas tu lebih besar. Isi padu ni yang kat dalam bas tu. Yang kat dalam van tu pun panggil isi padu. Isi padu ialah besarnya suatu ruang yang dipenuhi oleh suatu pepejal, cecair atau gas. Kita akan belajarlah nanti tiga ni apa pepejal, cecair atau gas ni. Bahasa mudahnya, besarnya suatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu, maknanya sesuatu. Contohnya bekas tu kat dalam tu besar mana? Bekas apa lagi, kotak ke, semuanya mesti ada. Itu dipanggil isi padu kat dalam tu. Contohnya kita tengok ke bawah tu lah, senang kita nak faham. Isi padu isi padu diukur menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dengan unit yang sesuai. Cuba perhatikan objek di bawah dan unitnya. Ni kita kena faham. Isi padu diukur menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dengan unit yang sesuai. Maknanya isi padu ni diukur dengan menggunakan alat pengukur lah. Biasanya kita guna mililiter ataupun liter. Dan dinyatakan unit sesuai lah. Unit sesuai tu maknanya meter, milimeter, mililiter atau liter. Dia tak main meter. Dia tak main meter. Cuba perhatikan objek di bawah dan unitnya. Ni kita tengok. Kita tengok kotak susu. Kotak susu, siapa ada kotak susu, beli air susu tu, ataupun beli air Milo ke apa, dia akan tulis kat bawah tu ni contohnya ni 200 ml. Ml tu maksudnya apa? Ml itu adalah mililiter. Isi padu susu kotak dinyatakan dalam unit mililiter atau ditulis ml. Ni ml. Kalau kamu ada tu kan, tulis ml. Ml itu maksudnya isi padu. Isi padu kotak tu ada 200 ml sahaja. Maknanya penuhlah susu dalam tu. Maknanya susu dalam tu 200 ml sahaja. Berarti kita tengok pula air botol lah. Isi padu air botol dinyatakan dalam unit liter atau L, atau ditulis L. Kalau kita beli air blue ke, kadang-kadang dia tulis 1,5 L dia buat. L macam tu ke, L macam ni ke, dia buat L. Apa maksud dia? Itu bermaksud bahawasanya 1,5 L itu adalah apa? Adalah unit isi padu. Baik, seterusnya kita tengok pula besarnya. Besar ni, tangki air ni. Isi padu tangki air dinyatakan dalam unit meter padu atau ditulis M3. Meter padu ni lagi besar lah. Kita anggap 1 meter panjang,
Okey, 1 meter tu dia panjang. Lepas tu kita kira dia sebagai meter padu. Yang ni sebenarnya tak apa keluar sangat. Cuma kamu kena tahu meter padu lebih lagi besar daripada liter dan juga mililiter. Okey, baik. Okey, kita tengok. Apakah unit yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair dalam objek di sebelah? Kita tengoklah. Objek di sebelah contohnya yang ni. Okey, yang ni. Ni berapa ni? Ni agak-agak berapa? ml sahaja. Kenapa? Sebab ml lah paling kecil. Yang ni agak-agak apa ni? Liter sahaja. Liter L lah. Dan yang ni agak-agak apa ni? Meter padu. Meter. Tak tulis tepi ni lah. Meter padu. Kenapa kena cakap meter padu? Tak boleh sebut meter Meter tu panjang je. Kena sebut meter padu. Meter padu M3. Ataupun kita tulis meter padu. Kita eja lah. Tulis dalam perkataan. Boleh mana-mana. Okey, baik. Seterusnya kita ke arah mengisi isi padu kotak lohong. Ini penting juga Ustaz terpaksa ajar walaupun kamu rasa pening. Okey, Ustaz kena ajar juga. Bolehkah kita mengisi isi padu kotak lohong? Bagaimanakah caranya? Macam mana kita nak isi kotak lohong ni? Okey. Berapakah isi padu kotak lohong ini? Dia tanya. Berapakah isi padu kotak lohong ini? Kita pun cakap agak-agak berapa. Okey, formula dia. Kena tahu formula lah, senang. Sebab dia bagi macam ni, Ustaz bagi formula lah. Okey, formula Ustaz tulis sini lah, senang. Okey, formula isi padu Isi padu okey, sama dengan panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Okey, kamu belajar dulu nama apa? Luas. Okey, luas, panjang, darab, lebar. Ustaz tak tulis penuh lah. Ustaz tulis macam ni dulu supaya kamu faham Isi padu ni formula dia adalah, ataupun kamu kena ingat adalah panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, itu satu. Luas yang itu kita belajar panjang, darab lebar je. Kalau kita ambil kotak, contoh kotak tengok kotak kan. Ni panjang, ni P. Lepas tu ni L. Kenapa? Panjang, darab, lebar. Macam tu je, luas. Tapi sebabkan isi padu dia lain pula. Isi padu ni macam ni. Ustaz lukis sekejap, cantik lagi lah. Isi padu macam ni Okey, isi padu macam ni. Isi padu ni dia lagilah. Okey, contohnya apa kita buat? Ni panjang, lebar. Lebar yang ni pun tak apa. Lepas tu tinggi. Yang mana tinggi tu? Tu Ustaz warna merah pula. Okey. Contoh ni panjang. Okey. Ni lebar. Dan juga yang ni tinggi. Mana-mana pun boleh. Yang ni tinggi, yang ni lebar, tak ada masalah. Jadi 3 tu dia kena kira 3. Kenapa isi padu macam ni? Sebab isi padu ni sebenarnya 3D. Bentuk dia 3D. Luas bentuk 2D sahaja. Jadi itulah yang kamu kena ingat. Sebab tu dia ada tinggi. Dia sama je formula dia. Cuma yang isi padu ni kena tambah T sahaja, iaitu tinggi. Jadi kita tengok balik apakah yang dimaksudkan. Jadi macam ni lah. Okey, Ustaz tulis lah. Ustaz tulis. Okey, ni panjang. Tengok buku teks tu. Ini lebar, kiri ni lebar, dan ini adalah tinggi. Jadi kena darab lah semua. 2 darab 2, 4. 4 darab 2. Okey, kita buatlah 2 darab 2 darab 2. Kita buat dulu 2 darab 2 berapa? 4 darab 2 berapa? 8. Jadi jawapan dia 8 cm. Kena tulis cm macam mana? cm 3 atas ni. Macam tu. Dia ada 3, mesti ada 3. Maksudnya padu. Kena ingatlah tu. Okey, sepintas lalu saja. Ni pun sama macam mana kita nak buat. Kita boleh mengukur isi padu kotak lohong menggunakan kubus 1 cm padu. 1 cm padu. Kenapa? Sebab 1 darab 1 darab 1. Kenapa 1 darab 1 darab 1? Sebabnya panjang,
yang ni lebar, yang ini tinggi, yang ini tinggi. Yang 1 cm. Jadi satu tu jawapannya satu, kena tulis apa? 1 cm ada 3 atas ni kecil je. Maksudnya 1 cm padu. Ni kena belajar dah ni. Darjah 4 nanti lagi banyak benda ni. Okey. Tak apa, kalau tak faham boleh ulang balik video ustaz sebab ustaz kena cepat. Video tu tak boleh lambat-lambat sangat, nanti kamu tak nak tengok. Isi padu kotak lohong tersebut bersamaan dengan jumlah kubus 1 cm padu yang boleh memenuhi ruangnya. Kotak tersebut memerlukan 8 kubus 1 cm padu untuk memenuhi lohong. Makanya jumlah isi padu kotak lohong adalah 8 cm padu. Okey, ni pun tak apa. Maknanya dia ambil yang kotak kecil ni, dia masukkan dalam kotak besar ni. Dia masukkan, dia kira kena masukkan 8 baru dah jadi 8 cm padu. Seolah-olah macam tu lah. Tapi tak apa, formula matematik lebih penting. Okey, jadi ustaz nak kamu buat latihan lah lepas ni. Jadi setakat itu sahaja pengajian kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ustaz tak berani jamin lah jumpa lagi sebab ustaz akan berpindah. Jadi insyaAllah mungkin ini sahaja saat-saat terakhir kita bersama. Mungkin kita akan jumpa lagi pun di luar sekolah lah. Okay? Sebab ustaz akan berpindah di sekolah yang lain. Jadi insyaAllah berdoakan ustaz sejahtera. Ustaz doakan kamu semua dapat belajar dengan baik, insyaAllah. Ustaz mohon ampun sekiranya ustaz ada buat kesalahan. Okay, ustaz bercakap kamu terasa ke bagaimana, kamu ustaz minta maaf. Semoga kamu semua terus sukses. Okey, terus bagus, terus cemerlang di dalam pembelajaran dan juga akhlak. InsyaAllah kita jumpa lagi lah sekiranya ada rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.